dengan mengangkat hadapan kecil pun dengan cara bertayamum. Dua perkara itu, ya. Jadi tuan-tuan, tayamum ialah menyapukan debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan sampai ke siku menggunakan debu yang suci dengan beberapa syarat sebagai ganti kepada wuduk ataupun mandi wajib. Itu mana tayamum. Tayamum ini kalau orang berhadas boleh bertayamum, dia akan guna tayamum. Orang mandi wajib dia bertayamum saja. Jangan pula diguling pada debu tu. Bermakna dia akan cari debu, dia tepuk sekali. Tuan-tuan, masa nak bertayamum ini, bagi orang yang orang bertayamum, dia kena buka cincinnya. Kalau ada jam, kena buka jamnya. Semua kena buka, ya. Jadi dia akan mula tayamum, tepuk yang pertama, sunahnya ayak begini, kemudian dilalu ke atas, turun ke bawah satu. Jangan pula ditonjong basuh macam itu tadi, tak ada. Sebab dia hanya syarat saja, yang niatnya sahaja aku melakukan tayamum untuk mengharuskan sembahyang. Kalau dia hendak melakukan untuk baca Al-Quran, tawaf, disebut tawaf, ya. Jadi dia ambil debu, kemudian ayatkan, dia sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala dilalu. Habis, ya, satu. Habis nombor satu ni, tepuk pada tempat yang kedua, tempat yang lain pula. Tepuk yang kedua ni tuan-tuan, kita belahkan tangan ini, jari ini kepada dua zon, dua kawasan. 4 jari yang pertama dan 1 jari ibu jari yang di bahagian belakang. Jadi kalau katakan kita nak basuhkan, kita nak sapukan tayamum pada tangan yang kanan ni, mula-mulanya kita akan gunakan zon yang pertama 4 jari. 4 jari saja kita lalukan di bawah. 4 jari kita lalu di bawah, tapi 1 jari ni jangan usik. Jangan diusik lagi sampai melepasi siku, baru kita tolak dengan 1 jari saja. 4 jari dah jangan guna. 4 jari ni jangan guna, kita gunakan hanya ibu jari yang bercantum, jadi macam rama-rama je ni. Habis dah. Jadi tuan-tuan, bermakna tapak tangan kanan kita dah ada debu, tak payah usik dah. Yang bahagian belakang ni kita nak sapu dengan 4 jari di bahagian belakang. Kemudian dah habis di bahagian belakang, atas ni pula jari tangan kita yang di bahagian atas ni kita lalukan dengan 1 jari saja. Ni, jadi satu kanan dah selesai. Kemudian kita nak ambil kiri pula, kita ambil lalukan sama macam tadi. Kita gunakan 4 jari yang pertama, kita lalukan, tarik dia, tarik dulu dan tangan tu, tarik sampai melepasi situ, guna 4 jari saja. 1 jari ni lagi untuk khas yang di bahagian atas ni sehingga selesai. Jadi bermakna yang tepukan debu itu dah ada pada tapak tangan. Di bahagian belakang kita sapukan dengan tangan sebelah dengan 4 jari sahaja. Di bahagian atas ini, zon di atas ni kita hanya jari dengan 1 jari ibu jari sahaja. Bermakna dah guna dah tangan. Kalau tepuk dalam tapak tangan ini kita dah guna sebelah ni, bermakna dah selesai dah satu. Kita guna pula yang sebelah ini pula, ya. Jadi itulah dia punya cara pelaksanaan ibadah tayamum ini. Bila kita nak guna tuan-tuan, perempuan, kita guna waktu ketiadaan air ataupun ada air tetapi tidak dapat digunakan kerana sukar mengambilnya atau untuk menggunakan makanan, minuman dan harganya mahal, ataupun yang ketiga dengan sebab sakit, kita gunakan tayamum. Dalam kapal terbang kita tak dibenarkan untuk menggunakan tayamum dan debu itu boleh menghalang pengudaraan dalam tu dan menyebabkan masalah nanti. Jadi tuan-tuan, tayamum kita gunakan di tanah, di dataran, di Malaysia ataupun di Makkah, ya. Syarat-syarat tayamum ialah sudah masuk waktu solat. Contohnya tuan-tuan, kita sekarang ni katakan saya ada satu kena luka pada kawasan kaki ataupun kawasan yang menyebabkan saya tak boleh gunakan air. Jadi saya terpaksa menggunakan tayamum untuk melakukan solat fardu zuhur sebentar lagi. Jadi bermakna tuan-tuan, tayamum yang kita nak guna tu kan, pastikan dia telah pun syarat pertama sudah masuk waktu solat tersebut. Dah azan zuhur baru boleh guna tayamum, ya. Kalau selagi belum azan masuk waktu, tak boleh kita nak tayamum. Kalau tayamum juga bermakna tak boleh melepasi untuk waktu yang sedia ada, ya. Jadi tak dikira, ya. Yang kedua, tidak dapat air setelah cuba mencari. Yang ketiga, dengan debu yang suci, bukan debu yang mustamal, bukan debu yang
yang bukan najis. Kalau debu tu tepinya ada tahi burung dan sebagainya, jangan ambil di kawasan tu. Kalau debu tu tepuk yang pertama tu kita dah tepuk tuan-tuan, di mana debu yang tepuk yang pertama sama muka itu dah mustamal. Kita tepuk yang kedua itu jangan tempat yang sama pada tempat yang pertama tadi. Mudah sekarang tuan-tuan, kita ada kedai yang ada jual macam bedak tu, ya. Tuan-tuan mudah nak buat bagaimana, kita buka surat khabar. Surat khabar tu ada buku surat besar, ya. Kemudian kita letakkan debu macam bedak tu, ya. Kemudian kita belahkan dua kawasan pada surat khabar tersebut. Pertama sebelah kanan buku surat tu, kemudian tepuk yang kedua, kita yang belah kiri surat khabar tu kita sapukan belah kanan pula, ya. Jadi tuan-tuan, kita guna tanpa berulang kali pada tempat tersebut. Yang keempat, tidak boleh menggunakan air disebabkan sakit, dan syarat yang kelima ialah suci daripada najis, ya, pada anggota badan kita. Saya sebutkan perkara ni tuan-tuan, kadang-kadang kita terpaksa gunakan pada jemaah haji. Ada yang memang uzur sakit, yang duduk di hospital mungkin, ya, dia punya drip penuh pada badan dan sebagainya, terpaksa menggunakan tayamum, ya, sekadar yang mampu bagi dia. Lafaznya sahaja aku bertayamum untuk membolehkan aku mengerjakan solat. Niatnya tak sama macam wudu. Wudu sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Tetapi tayamum sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan tawaf, untuk mengharuskan solat. Sebab apa tuan-tuan? Tayamum dia tidak tarafnya sama dengan wudu. Tayamum ini, debu ini hanya dia standby ataupun dia punya tangga di bawah. Dia hanya boleh digunakan apabila tak mampu gunakan air. Sebab itu bila kita nak bertayamum, wudu, dia boleh satu wudu daripada subuh sampai isyak, satu wudu je. Tapi tayamum bila masuk waktu subuh hanya guna untuk subuh. Habis saja guna semayang waktu subuh, terbatal automatik terbatal. Tanpa kita terkentut apa semua, batal terus. Masuk saja solat waktu zuhur, baru boleh bertayamum. Bertayamum tu pula guna untuk semayang fardu dan beberapa sunat, lepas tu automatik batal. Masuk waktu asar, masuk azan dulu, baru boleh bertayamum. Lepas tayamum, semayang yang kita nak gunakan tadi, sebab niat kita mahu tadi, kemudian terbatal automatik. Maghrib pun begitu, isyak pun begitu. Jadi tuan-tuan, memang peraturannya begitu, ya. Dan yang seterusnya tuan-tuan, kerana kita dah sebut tadi, saya sebutkan bagian tayamum ini bagi jemaah yang ada sakit, dipanggil penyakit kencing dedas. Penyakit orang yang sentiasa berhadas. Kencingnya dia punya, kalau paip dia tu dah tak boleh nak menyekat air dah. Dia menitik je, tak putus. Jadi orang ini, orang sebegini, dia hukumnya sama mana tayamum. Jadi macam mana? Saya tuan-tuan, memang ramai jemaah yang mengadu perkara ini. Sebab saya masukkan juga pada berkaitan dengan tayamum ini, bagi jemaah yang tak boleh kontrol lah dia punya kubur dan dubur, dia hasil rasa kencing je, dia terus. Dia punya grip, dia punya apa nama? Dia punya kontrol tu, injak apa nama ya? Istilahnya saya tak tahu lah. Dia punya kontrol nak kemud tu dah tak boleh nak kontrol, dia boleh keluar. Sekarang ni boleh lagi, dia keluar. Ya, bagi orang sebegitu, dia dipanggil sebagai sentiasa berhadas. Bagi orang sebegitu, ya, dia kalau buka paip tu, dia tutup, dia masih lagi menitik lagi. Begitu keadaannya. Dan memang jemaah umur 60-70 masih di tanah suci, memang semua kebanyakannya berlaku begitu. Jadi bagaimana keadaannya? Mereka ini sebagaimana orang bertayamum. Mereka ini bila masuk waktu azan, baru boleh mereka itu untuk berwudu. Mereka sentiasa berhadas, tak boleh terkontrol. Macam mana caranya tuan-tuan? Orang yang sentiasa berhadas ini, bila azan berkumandang, mereka akan baru mula masuk bilik air, cuci anggota yang menitis tersebut, kemudian baru pakai pampers, pakai penghalang untuk menitis itu sampai masuk ke dalam Masjidil Haram, ataupun di masjid kita ni, mana-mana masjid pun sekarang ni pun ada. Kemudian bila kita pakai, baru kita berwudu. Masa berwudu tu atau masa semayang, masa berjalan dalam Masjidil Haram tersebut, keluar juga dianggap tidak terbatal. Kemudian sampai dia guna wudu itu, lepas guna saja terbatal wudunya.
Macam-macam tayamum juga. Dia kena masuk waktu dahulu, lepas masuk waktu gunakan yang wudu itu untuk tujuannya dah habis saja satu fardu, satu wudu untuk satu fardu saja. Ustaz. Ya. Macam puasa itu Ustaz. Puasa Bawasir. Bawasir pun serupa sebab dia dubur tu dia dah keluar, dia tak boleh kena masuk ke dalam darah. Ataupun memang kita jumpa jemaah yang sedang tawaf, dia keluar dubur sampai berdarah ni. Kemudian dia tawaf juga. Kemudian dia lepas 3-4 hari dia pergi dengan package. Kebetulan dia package tu hotelnya dekat dengan kami. Kemudian dia rasa tak puas hati, kemudian dia datang. Dia tutup pintu. Saya pun sampai tutup pintu, saya dah risau lah ini apa hal. Lepas tu dia ceritakan pengalaman di masa tawaf umrah yang pertama haji, dan buat haji tamattu', dan buat umrah tu, bawasirnya keluar ketika tu. Duburnya keluar. Dan darahnya macam orang beranak. Banyak. Dia luar biasa jadi saya kata dubur yang keluar termasuk dalam sulsul baul ataupun orang yang sentiasa berhadas. Jadi haji ni dalam keadaan hadas lagi. Dia kata dia tanya orang sana, kata boleh. Saya pun keluarkan buku saya kata ini pandangan saya kata. Tuan masih boleh lagi selesaikan, pakai balik ihram, nanti hotel saya beritahu cara begitu begini apa semua dia buat. Lepas tu tak jumpa dah. Tapi tuan-tuan, bawasir termasuk juga dalam sentiasa berhadas ni, ya. Yang boleh kontrol sebab bawasir ni dia ada 4 level. Level 1, 2, 3, 4. Yang 3 dan 4 ni dia duduk, dia tengok, dia terus keluar. Kalau yang 1, 2 ni dia masih boleh kontrol, boleh tolak dalam ni, ya. Dia boleh kontrol kuasa najis tu keras baru dia keluar sekali. Jadi tuan-tuan, mana-mana perkara yang terkeluar daripada 2 jalan, kubur dan dubur, yang tak boleh kontrol, orang sentiasa berhadas. Jadi wudunya perlu berwuduk dengan cara tadi. Dia kena masuk waktu solat dahulu, kemudian cuci kemaluannya, tempat yang berhadas, tutupkan kemaluan tersebut dengan apa cara, dengan belon ke dengan apa, terpulang. Ikut kreativiti masing-masing. Sekarang ada pamper, pakai pamper lah. Kemudian berwuduk, lepas berwuduk pergi menggunakan kefarduan satu wuduk untuk satu fardu, satu wuduk satu fardu. Jadi itu dia punya kesimpulan. Bagi orang yang musafir, bermakna lepas sembahyang fardu zuhur, zuhur qasar, kemudian dia nak sembahyang asar, dia kena wuduk semula. Bermakna satu fardu, satu wuduk satu fardu. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Kalau suami isteri kan, dia macam dia mungkin dia sering asmain subuh, jadi kalau dia nikmat mandi jamak, mandi nikmat malam, macam mana dia nak mandi wajib? Okey, berkaitan dengan mandi hadas besar, iaitu untuk kalau suami isteri dah bersetubuh waktu malam, tengok subuh-subuh buka air, tengok air dah ada. Dah kacau kan, dah air. Nak pergi tengok kolam-kolam pun kering, tengok sungai-sungai pun dah tak ada air. Bagaimana? Caranya dia bertayamum macam mana yang ada tadi. Iaitu dia bertayamum dengan sahaja aku bertayamum untuk mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala basuh. Bukan basuh, sapukan debu pada muka satu, yang kedua tepuk tempat lain, lalukan pada tangan satu, tangan kiri 2, bermakna sudah pun hadas besar tu terangkat daripada ni. Tak payah dia nak debukan ke badan ni. Bermakna dia debukan, dia tayamumkan hanya niat, muka dan tangan. Itu sahaja. Wallahu a'lam, ya. Ya. Kalau dia ada tak ada air. Tak ada air. Lalu aku minta sebab kita ayam banyak kan. Kalau tak ada langsung macam mana, adakah tayamum dia guna membaca Quran? Tayamum untuk menggunakan membaca Al-Quran boleh. Memang boleh. Apa sahaja yang menjadi haram untuk seseorang itu melakukan tanpa berwuduk, ya. Sepatutnya berwuduk. Sepatutnya semayang, tawaf, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, memegang Quran, baca khutbah, banyak benda yang kena wuduk ni. Tiba-tiba air tak ada, bermakna guna semua tu guna tayamum mereka.
Boleh betul ya. Cara bertayamum untuk hadas besar dan kecil sama aja. Jawapan tadi ya. Sama saja ya. Yang kedua, satu tayamum hanya untuk satu perkara wajib dari beberapa sunat. Satu tayamum, satu wuduk yang menggunakan orang yang sentiasa berhadas, satu wuduk, satu fardu sahaja dan beberapa sunat. Yang ketiga, solat dengan tayamum kerana ketiadaan air dan tidak perlu diulang setelah memperolehi air walaupun waktu solat itu masih ada, dah guna dah, mana terangkat dah. Ya, jadi tuan-tuan, ya, okey. Kita bincangkan sikit tentang solat. Tuan nak rehat dulu ke? Rehat dulu ya. Okey, kita rehat dahulu. Lepas ni kita bincang tentang solat dan kekhususan kita akan bincang selepas ini solat, rukun solat. Sebab tu solat tu penting lah, rukun solat. Yang kedua kita bincangkan solat jenazah sikit, dan yang ketiganya kita terus bincang sembahyang jamak dan qasar. Tuan-tuan boleh catatkan kalau ada soalan berkaitan dengan jamak qasar khususnya. Nanti tuan-tuan kita akan bincangkan.